Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ya berkenaan dengan isu anak Tun sendiri ya, iaitu kalau kita lihat di sini kenyataan yang keluar di media ya, anak saya diugut penjara 5 tahun. Apa yang saya lihat daripada ulasan yang dibuat di media ini, yang mana Tun Dr. Mahathir Mohamad menempelak kerajaan dan dituduhnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Anak saya didakwa dengan ugutan jikalau dia buat apa-apa tindakan ya, katanya di media ini, yang mendakwa dianggap bertentangan dengan dakwaan, dia akan dipenjara selama 5 tahun. Tidak disebut akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi. Di luar sebelum menjadi kerajaan cakap tentang kezaliman pihak berkuasa. Ini kata dia di media sosial ya. Walaupun tidak menyebut nama yang dipercayai, kita tahu bahawa Tun merujuk siasatan yang dibuat oleh SPRM ya terhadap dia, terhadap anak dia iaitu Mirzan ya. Yang mana di sini dia kata Suruhanjaya juga telah menyerahkan perintah notis kepada Mirzan untuk mengisytiharkan aset dalam tempoh 30 hari. Jelas SPRM lagi ya, perintah ini adalah bertindakan lanjutan daripada siasatan mereka berhubung dengan maklumat laporan kertas Panama Paper ya, yang kita tahu ya, serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan jualan pembelian syarikat berkaitan GLC. Apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dibuat oleh Tun ya, hari ini Tun bercerita tentang isu reformasi, Tun bercerita tentang isu kezaliman. Tun sendiri kena ingat ya, Tun telah pun memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan satu isu politik juga, yang mana hari ini rakyat boleh lihat bahawa Tun itu adalah seorang diktator ataupun seorang yang kuku besi yang menggunakan kuasa politik yang selama ini dia tutupi dengan politik yang dia bersama dengan Parti Barisan Nasional. Dan hari ini apabila dia lemah dalam politik dan dia menyalahkan orang ini, menyalahkan orang itu, jika betul ya Tun ingin satu perubahan, Tun tidak takut anak-anaknya disiasat oleh pihak berkuasa. Contohnya Mirzan yang kita lihat hari ini disiasat. Itu adalah satu tindakan yang apabila SPRM berpandukan kepada Pandora Paper ya, yang diulas oleh Tun itu sendiri. Jadi hari ini kalau anak kita disiasat sebagai pimpinan dalam politik, sebagai pimpinan yang begitu lama memegang tampuk pemerintahan negara, tidak perlu kita mengeluh. Dan kalau betul Mirzan melakukan kerja yang baik, Mirzan tidak menyeleweng, Mirzan tidak melakukan apa-apa yang melibatkan duit negara, maka kenapa Tun perlu takut? Tun sebagai negarawan, Tun sebagai Perdana Menteri 22 tahun, Tun juga pernah lagi menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan. So isu di sini, anak kamu kena siasat hari ini, kamu takut. Dan sebelum-sebelum ini, apakah Tun gila dengan kuasa ini kerana takut anak dia disiasat? Ini jadi pertanyaan rakyat hari ini. Jadi hari ini dah jelas, apabila dia hilang semua kuasa, anak dia disiasat, dia jadi takut, dia jadi meroyan. Inilah masalah dia. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun Tun sendiri tahu di penjara 2 kali adalah disebabkan motif politik, yang mana awalnya Tun menjadi Perdana Menteri pecat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan begitu segera, dan akhirnya hutang negara berlambak bersama dengan Tun Daim Zainuddin yang tiba-tiba dilantik menjadi Menteri Kewangan, dan akhirnya hutang negara yang hari ini kita warisi. Dan akhirnya mereka-mereka ini menjadi orang yang begitu kaya raya dalam negara ini, yang kita tak tahu hasilnya daripada mana. Dan mereka berniaga di luar negara, buat bank di luar negara. Kenapa tak buat dalam Malaysia ni? Dan Tun hari ini, saya melihat juga dalam kenyataan media dia menyatakan bahawa 10 tahun ataupun 15 tahun lagi mungkin Melayu ini akan hilang. Sebenarnya yang hilang itu Melayu-Melayu yang macam Tun ni, yang mana cucu dia, anak dia dah pun tidak lagi seperti anak-anak Melayu yang ada. Anak-anak elit politik Melayu yang akan hilang identiti Melayunya, bukan orang Melayu. Ini yang menjadi persoalan kepada dia sendiri sekarang ni. Hari ini dia salahkan kerajaan yang ada. Okey, kalau anak-anak elit politik dalam negara ini tidak boleh disiasat, jadi tak payahlah duduk dekat Malaysia ni. Tak payahlah nak ceritakan reformasi, tak payahlah kita nak menceritakan, nak perbetulkan masalah yang ada. Bila kena elit-elit politik Melayu ni, maka akan dikatakan salah. Apabila siasat anak Tun Dr. Mahathir, maka tak layak SPRM itu. Maka SPRM itu mengikut telunjuk jari pemimpin-pemimpin politik. Apabila SPRM ikut telunjuk dia, itu tidak. Itu adalah bidang kuasa yang mana SPRM perlu siasat. Saya tidak masuk campur. Ini masalah yang ada dalam negara ni. Sampai bila?
Sampai bila negara ini akan ada jawapan-jawapan politik yang menyelamatkan elit-elit politik kita? Ini yang menjadi persoalan rakyat. Contohnya Tun Daim Zainuddin yang kita lihat. Isu dia sekarang ni SPM siasat juga. Ini anak Tun sendiri. Tun sekarang ni keluar kenyataan yang berbau perkoman. Bermain isu sentimen yang mana kita tahu yang Tun sendiri juga rasa takut dan gerun hari ini, yaitu apabila yang di-Pertuan Agong yang baru ini pada 30 Januari ini akan berlangsung dan dia tidak mempunyai daya lagi dan dia juga telah hilang kuasa politik dan akhirnya dia akan tersungkur. Kali ini dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun akan kalah habis-habisan, yaitu dia tidak akan dapat lagi melawan ataupun dapat lagi nak mengikut kehendak diri dia, dan kuasa politik dia telah hilang apabila bertanding di PRU ke-15. Pasukan dia iaitu yang mana kita lihat GTA kalah habis, hilang deposit, termasuk Tun sendiri, termasuk anak Tun sendiri. Jadi ini membuktikan bahawa rakyat hari ini, terutamanya orang Melayu pun menolak Tun itu. Terbukti orang kampung dia yang berpuluh tahun dia kata dia bantu Langkawi, tolak dia. Sehingga kan PAS yang boleh menang di sana. Hari ini Tun menyalahkan kerajaan yang ada bersama dengan pimpinan PAS. Yang membunuhkan pemimpin GTA untuk bertanding dengan menang dan sehingga kan GTA itu kalah, hilang deposit adalah PAS. PAS dan Bersatu yang bunuh kerjaya politik Tun ni, anak beranak dia. Dan hari ini hilang kuasa dan Tun nak cerita tentang bahawa kerajaan hari ini zalim, SPRM hari ini tak betul. Tun cermin diri dia lah. Rakyat hari ini bukan bodoh. Itu yang saya lihat daripada apa yang Tun ulas ini. Jadi kalau kita lihat daripada cerita Tun hari ini, rakyat akan kata dia dah nyanyok, dah tua. Apa salahnya SPRM siasat? Dan apa salahnya SPRM keluarkan arahan 30 hari tak selesaikan masalah itu, maka akan berlaku macam ni lah, macam itu. Itu hak SPRM. Tun kena ikut. Dulu Tun yang beria dengan perkara-perkara contohnya SPRM dan sebagainya ini. Hari ini SPRM buat kerja dia, biarkan. Kalau anak saya, anak kawan-kawan yang lain, anak sesiapa saja disiasat di bawah SPRM, cepat saja SPRM ambil tindakan. Ini anak Tun, kita tengok. Kita tengok juga Tun Daim Zainuddin. Kita tengok kes-kes pembangkang yang ada hari ini. Tidak disegerakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai dibongkar rumah dia. Kita tengok macam mana dia buat Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Macam anjing. Hari ini orang masih tidak buat Tun macam tu. Kalau orang buat kuasa politik macam mana Tun buat Datuk Seri Anwar Ibrahim hari itu, sewaktu dulu tu macam mana? Jadi tak payahlah Tun nak membebel, dah tua. Rakyat pun dah faham. Penyiksaan yang Tun buat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan kepada dianya, bukan sosok tubuhnya, kepada keluarganya. Itu lebih berat. Disambung lagi dengan detektor yang dibuat oleh Najib. Saya di sini sebut ni perkara ini walaupun ramai penyokong-penyokong UMNO, orang yang menyokong kepada Datuk Seri Najib, tapi itu hakikatnya. Yang mana semua ini ikut telunjuk yang mana politik. Walaupun tidak banyak, tetapi ketakutan ahli-ahli politik kepada Datuk Seri Ibrahim ini sangat menebal. Sehingga yang kita lihat hari ini, inilah menyebabkan tertundanya Datuk Seri Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri. Elit-elit politik yang ada dalam Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional waktu itu ketakutan. Mereka bila-bila saja akan disiasat. Ini yang kita dah lihat hari ini, satu persatu elit-elit politik disiasat. Kalau tidak ada Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, siapa yang nak siasat? Kalau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saya percaya negara ini tidak mengalami hutang 1.5 triliun yang dibayar oleh rakyat. Sedangkan anak-anak Tun, kroni-kroni Tun, elit-elit politik yang bersama dengan Tun menikmati. Kapitalis-kapitalis yang ada di luar sana yang bersama dengan Tun menikmati hasil daripada pencurian wang rakyat yang begitu besar. Akhirnya hari ini kita kena bayar. Mana duit-duit Petronas, duit-duit minyak kita, hasil negara ini pergi. Semuanya hilang, dijarah. Lepas tu JLC kita semua lingkup, semuanya kena lagi. Perlu kita bagi bantu lagi. Tak habis-habis. Bisnes JLC kita rata-rata melingkup. Pentadbirannya semua gagal. Hari ini perlu dikembalikan, dipulihkan. Jadi itu perkara yang kita lihat daripada cerita Tun ini tadi. Dan itu saja yang saya dapat ulas hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you.